لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما الحج فهو خامس أركان الإسلام وهو فرض عين على كل مسلم مكلف حر وكذا العمرة في العمر مرة بشرط الاستطاعة وهي أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحج ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. وأعمال الحج ثلاثة أشياء أركان وواجبات وسنن. Baik. Masuk tajuk baru, bab yang baru, iaitu babul hajj wal umrah. Bab pada menyatakan hukum ahkam haji dan juga umrah. Wa ammal hajju, dan adapun haji, maka iaitu haji itu khamisu arkanil Islam, yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Wa huwa, yakni al-hajj, dan iaitu haji itu fardu ainin ala kulli muslim, adalah fardu ain atas siapa? Fardu ain ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim yang mukallaf, yang merdeka, yang mukallaf, yang merdeka. Wa kadzal umratu fil umri marratan, begitu jugalah umrah, yakni begitu pada wajib, begitu pada pihak, begitu juga yakni sama pada pihak wajib. Dalam dalam seumur hidup sekali. Dalam seumur hidup wajib sekali. Begitu juga haji. Adapun yang lain, kalau orang tu dia buat haji, dah buat dah nak buat lagi, dah buat umrah sekali nak buat lagi, itu dipanggil haji ataupun umrah sunat. Baik. Apa maksud haji? Dia kata al-hajju lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil harami lin nusuki. Haji pada lughah dengan makna qasad, dengan makna tuju. Kalau qasad tu qasada yaqsidu, maknanya aku menuju. Macam dalam nahwu kita mengaji itu qasad tuka ibtigha'a ma'rufika, maknanya aku tuju pergi kepada kamu kerana mengharapkan, menuntut kebajikan kamu. Ini qasd ni haj pada lughah dengan makna qasad juga. Haj pada lughah dengan makna qasad. Hajaj tu ai qasad tu. Itu pada lughah. Adapun pada syarak qasad dengan pada lughah dengan makna qasad. Mutlaqul qasdi, semata-mata qasad. Sebahagian menyebut bahwasanya al-hajj digunakan kepada qasadkan sesuatu yang muazzam, iaitu qasadkan kepada sesuatu yang dimuliakan. Jadi ada khilaf kat situ, ada kata semata-mata qasad, sama ada yang diqasadkan tu yang dimuliakan, yang dituju itu yang mulia ataupun tidak. Sebahagian lagi menyebut bahasanya maksud al-hajj mutlaqul qasdi. Qasdul muazzam. Al-qasdu li muazzamin, iaitu qasadkan kepada sesuatu yang dimuliakan. Ada perkara yang remeh-temeh yang tak mulia ni, iaitu tak dinamakan, tak guna hajj. Kita tak gunakan perkataan hajj.
Wa syar'an, pada syarah, qasdul baitil haram, qasadkan menuju ke baitil haram lin nusuk, untuk mengerjakan nusuk, mengerjakan ibadat haji. Itu pada syarah. Lepas tu dibuat nombor 1 tu ma'al ityan bi af'alin nusuk, serta mendatangkan perbuatan-perbuatan ibadat haji. Adapun semata-mata sebab kalau kita qasdul baitil haram din nusuk, macam tu sekadar kosak je lah kita jadi dah haji. Tak. Jadi nak tolak i'tirad tu datangkan ma'al ityan bi af'alin nusuk, iaitu dengan didatangkan rukun-rukun dan wajib-wajib haji tu. Didatangkan rukun-rukun dengan didatangkan rukun-rukun haji. Wal hajju yukaffiru saghaira bil ittifaq wa ikhtalafu fi takfirihi al kaba'ira wat tabi'at allati hiya huququl adamiyyin. Dan haji menghapuskan dosa-dosa kecil bil ittifaq, dengan ittifaq. Ittifaq ulama haji menghapuskan dosa-dosa kecil. Wa ikhtalafu fi takfirihi al kaba'ir, dan para ulama berselisih pendapat, adakah haji ini menghapuskan dosa-dosa besar ataupun tidak, dan adakah haji ini menghapuskan juga dosa-dosa orang dosa-dosa yang ada kaitan dengan anak Adam, berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Itu yang dinamakan dengan hak tabiat tu. Wat tabiat allati hiya huququl adamiyyin, yang ianya at-tabiat tu adalah hak-hak anak Adam. Hak-hak anak Adam yang kita dah ambil dan sebagainya, adakah gugur juga dengan sebab kita buat haji? Satu ibadat yang besar ni. Baik. Nombor 2, tengok nombor 2, afta Syihabur Ramli bi anna al-hajj al-mabrur yukaffiru jami' adh-dhunub. Jadi Syihabuddin Ar-Ramli ini ayah, anak dia Syamsuddin Ar-Ramli. Ni ayah dia dia fatwakan, kata bahwasanya haji ini yukaffiru jami'al dzunub. Haji menghapuskan kesemua dosa, hatta al-kaba'ir wat tabi'at, sehingga kan dosa-dosa besar dan juga tabiat. Wa ayyadahu waladuhu, dan anak dia sokong. Anak dia sokong apa yang difatwakan oleh ayah dia, illa annahu ja'ala takfiral hajji littabi'at liman mata fil hajji aw ba'dahu wa qabla tamakkunihi min ada'iha ma'a azmihi ala dhalika. Ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Maknanya anak dia ni anak bagi Syihabuddin Ar-Ramli, iaitu Syamsuddin Ar-Ramli, dia pun sokong kenyataan ayah dia, yakni sokong fatwa ayah dia, dan dia jadikan haji ni dia kata haji ni mengampunkan dosa-dosa tabiat ni, yang ni bagi orang yang mati ketika melakukan haji ataupun selepas melaksanakan haji, tapi dengan syarat lah, wa qabla tamakkunihi min adaiha, dan dia sebelum dia mampu untuk menunaikan hak-hak yang dia dah ambil itu, hak-hak yang antara dia dengan anak Adam, dan serta azamnya orang ni untuk menunaikan hak-hak tersebut. Bukan nak lari. Nak lari itu salah awal-awal lagi. Maknanya kalaulah dia ni memang dalam hati dia ada azam dah, dia ada hak dengan anak Adam, ada benda yang dia ambil dan sebagainya, tapi sekarang ni dia tak mampu lagi nak tunaikan hak-hak tersebut, dan dia azam dalam diri dia, kalaulah aku ada, aku akan tunaikan hak-hak tu. Jadi dia pun tak sempat nak tunaikan. Lepas dapat buat haji dan sebagainya, dia buat haji, mati ketika buat haji tu, ataupun mati selepas buat haji tapi sebelum dia sempat tunaikan hak tersebut, serta dia ada azam untuk tunaikan. Tu kata anak dia. Wa dhahaba Ibnu Hajar fi Tuhfah ila anna al-hajja la yukaffiru al-kaba'ira wat tabi'at. Adapun Ibnu Hajar dalam Tuhfah, dia jalannya macam ni. Jalan dia bahwasanya haji itu tidak mengampunkan dosa-dosa besar dan juga at-tabi'at. Wa qala fil fatawa al-kubra, tapi dia kata dalam kitab dia, dalam fatawa al-kubra,
Dia kata al-hajjul mabrur yukaffiru ma'adat tabi'at al-adamiyyin. Dia kata haji mabrur mengampunkan selain daripada tabiat, maknanya hak-hak anak Adam. Jadi faham kat sini apa? Haji mengampunkan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ai annahu yukaffirul kaba'ir wa la yukaffir at-tabi'at. Unzur, tengoklah tu fatwa Syihab Ramli, Tuhfah Muhtaj dan sebagainya. Pokoknya ada khilaf dan kita nak berita ada khilaf dan bukan suruh kita untuk mempermudah-mudah tentang hak orang lain. Jadi hak orang bila kita ada ambil dan sebagainya, maka perlu kita kita tunaikan, kita bagi balik dan tunaikan. Wa huwa min arkanil Islam al-khamsah ma'lumun min ad-din bi darurah fa yakfuru jahiduhu illa in kana qariba ahdin bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin min anil ulama. Dan haji ini merupakan dari sebahagian daripada rukun-rukun Islam yang 5, perkara yang maklum di dalam agama dengan jalan darurah, maka jadi kafir orang yang mengingkari kewajipan dia, kecuali jika dia baru masuk Islam ataupun dia tinggal jauh daripada para ulama, yang seperti kita sebut itu. Wa huwa fardu ainin, dan haji ini merupakan fardu ain atas tiap-tiap muslim yang mukallaf yakni sampai umur hurrin merdeka. Al-makna anna al-hajja fardu ainin ala kulli man tawaffarat fihi syurutul wujub. Apa maksud perkataan ni? Maksudnya bahwasanya haji itu merupakan fardu ain atas tiap-tiap orang yang sempurna ada padanya syarat-syarat wajib. Liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis tu wa hajjil bait. Wa yajibul hajju fil umri ataupun umri marratan, dan wajib haji pada wajib haji pada seumur hidup tu sekali. Terjemah itulah mudah, pada umur maknanya seumur hidup itu sekali. Wa wujubuhu ala tarakhi, dan wajib haji ini ala tarakhi maksudnya bukan atas jalan segera. Kalau alal faur segera, kalau ala tarakhi itu lawan alal faur. Maknanya bukan kalau kita ada duit ni kita wajib, tapi boleh kita nak tangguh untuk pergi tahun depan. Boleh untuk kita tangguh untuk pergi tahun depan. Tapi kalau kita mati sebelum ni, dosa. Tapi tak wajib lala tu. Tak wajib lala tu juga, waktu tu juga. Maknanya kalau cukup duit la ni, syarat-syarat dah ada, semua cukup dah, syarat wajib dan sebagainya, kena pergi tahun ni. Itu kalau yang katakan wajib alal faur. Wajib atas jalan segera. Tapi mazhab kita tak. Mazhab kita wajib bukan atas jalan segera. Wa wujubu 'ala at-tarafi la 'ala al-fawr wa yajibul hajju wujuban kifaiyan kulla sanatin marratan li ihya'il ka'bah. Dan wajib haji itu sebagai wajib kifayah tiap-tiap tahun sekali untuk menghidupkan Kaabah. Ini bukan maknanya kalau ada orang cukup gugur kewajipan tersebut. Itu untuk menghidupkan Kaabah, maka wajib haji itu sebagai wajib kifai. Bila ada orang yang dah hidupkan Kaabah, pergi sana untuk hidupkan Kaabah, dah memada dah, gugur kewajipan tu daripada kita. Wa yundabu fi haqqis sibyan wal abid wal majanin, dan disunatkan juga pada hak budak-budak, para hamba dan juga orang gila. Sunat. Sunat.
Jadi disunatkan bagi budak-budak dan juga hamba dan juga majani. Tapi dia punya haji itu tak memada. Kalau dia dibebaskan ataupun dia budak-budak tu balik dan orang gila tu sembuh, maka dia kena buat balik. Dia kena buat semula, ulang semula haji yang dilakukan. Adapun yang dibuat tadi jatuh haji sunat, dikira sebagai haji sunat. Okey. Wa syurutu wujubil haji. Lepas tu time budak-budak tu siapa nak niat tu, apa ni, tu wali dia lah. Kalau yang belum mumayyiz tu, ini belum mumayyiz ni. Tu wali dia yang ni. Kalau dia boleh niat, dia niat lah. Tapi dah mumayyiz pun tetap belum memadai lagi sebab dia belum balik. Nanti kita tengok nanti ada syarat-syarat ni dah, sebut syarat-syarat wajib haji. Wa syurutu wujubil haji al-Islam, fala yajibul hajju 'alal kafir al-asli. Dan syarat-syarat wajib haji itu yang pertama Islam, maka tidak wajib haji atas orang kafir. Kafir yang kafir itu kafir yang asli. Maksud kafir yang asli ni nak terkeluar orang yang asalnya Islam, lepas tu jadi lepas tu dia kufur. Ni dak. Yang tak wajib di sini iaitu orang yang asalnya kafir. Baik. Yang kedua at-taklif. Wa huwa al-aqlu wal bulugh. Taklif di sini dengan maksud berakal, ada akal dan juga sampai umur. Fala yajibu 'alal majnun was-sabi wa yusabani 'alaihi sawaban nafli. Maka tidak wajib atas orang gila dan budak-budak, dan diberi pahala atas kedua-duanya. Diberi pahala kedua-dua orang ni atas haji yang dilakukan tu sebagai pahala sunat. Lihat. Yang ketiga al-hurriyah, orang merdeka. Fala yajibu 'ala man fihi rikun, maka tidak wajib atas orang yang ada padanya sifat kehambaan. Orang yang ada padanya sifat kehambaan, mudah kata hamba, tak wajiblah. Sebab hamba ni dia milik tuan dia, dan dia perlu berkhidmat kepada tuan dia. Maka bila kata syarak perwajibkan kepada hamba, maka itu akan memberi mudarat kepada tuan dia. Baik. Yang keempat al-istita'ah. Wa sayatil kalam 'alaiha qariban. Dan yang keempat adalah istita'ah. Maka istita'ah ni dia akan ada perbahasan dia. Istita'ah terbagi kepada dua, al-istita'ah bin nafs dengan al-istita'ah bil ghaib. Nanti kita akan masuk dalam ni ada apa ni. Kat perbahasan istita'ah ni yang panjang sikit. Baik. Setengah kitab syarat wajib haji 5. Islam, berakal, baligh, merdeka, mampu. Yang sini jadi 4 sebab akal dengan baligh tu dimasuk dalam taklif. Dua-dua tu sekali buat dalam taklif. Datangkan taklif tu jadi termasuk 2 sekali. Tapi setengah kitab Islam, lepas tu dia tak sebut taklif, dia sebut akal dan juga bulugh. Kira 2. Lepas tu hurriyah, istita'ah, jadi 5 lah. Tu istita'ah tu yang banyak syarat-syarat dia tu. Baik, wa kazal umratu fil umuri marratan. Begitu juga umrah wajib seumur hidup sekali. Al umratu lughatan az-ziyarah wa syar'an ziyaratul baitil haram bin nusuk. Lebih kurang tadilah. Cuma sini dengan maksud ziarah. Umrah pada lughah dengan mana? Ziarah. Ziarah lah bahasa kita pun ziarah. Kita ambil bahasa Arab, asalnya melawat. Melawat. Adapun pada syarak iaitu melawat Baitullahil Haram untuk mengerjakan
ibadat. Ataupun mengunjungi, melawat ataupun berkunjung, iaitu mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah, untuk melaksanakan ibadat. Wal umratu wajibatun fil umuri marratan ala man tawaffarat fihi syurutul wujubi sabiqah. Dan umrah ini juga wajib pada seumur hidup sekali atas orang yang cukup padanya syarat-syarat wajib yang lepas, yang lalu. Cukup syarat yang tadi haji itu, samalah wajib juga umrah. Jadi kalau orang dia ada lah ni, dah ada duit, dah cukup duit dan berbagai-bagai ya. Jadi apa ni, haji dia tak boleh pergi lagi, dia pergi umrah. Dia tak boleh pergi lagi, maknanya dia pergi umrah. Maka itu lebih aula didahulukan daripada dia travel tempat-tempat yang lain. Aulakan yang wajib tu dulu. Tak ada masalah, kamu banyak duit nak travel silakan. Tapi dahulukan kewajipan kamu tu dulu. Habis dah kewajipan, okey, kamu nak pergi tempat lain pula silakan. Cuma nak kata dosa tu tak berdosa lah, sebab alal faul, alal tarafi. Cuma bila mati sebelum sempat buat, sedangkan dia dah mampu, itu dia berdosa. Wa dalilu wujubiha qauluhu ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah, wa hadithu sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun, qala na'am alaihinna jihadun la qitala fi al hajj wal umrah. Dalil wajib umrah ni firman Allah Taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Sayyidina Aisyah, orang tanya, Sayyidina Aisyah tanya Nabi SAW, adakah atas perempuan itu jihad? Adakah wajib atas perempuan itu jihad? Dia kata, na'am alaihinna jihad, atas wajib atas mereka tu, orang perempuan tu jihad yang tidak ada peperangan padanya. La qitala fihi al-hajj wal umrah, haji dan juga umrah. Wa wujubul umrati ala tarakhi la ala al-fawri kal haji, samalah wajib dia pun ada tarakhi la ala al-fawr. Bi syartil istita'ah, dengan syarat istita'ah, ini dengan syarat mampu. Sebab Allah sebut man istata'a ilaihi sabila, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Kata Allah sebut man istata'a ilaihi sabila, wajib haji atas orang tu. Ni dia punya badal daripada nas tu. Semua orang ke? Tadi pakai umum, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kata wajib atas orang ramai itu melakukan haji, iaitu qasdkan Baitullahil Haram untuk melakukan haji, iaitu orang yang mampu kepadanya jalan. Ini orang mampu sampai kepadanya. Ada syarat-syarat itulah istita'ah tu nanti kita akan baca ni. Wa bi syartil istita'ah wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al-haji dhahaban wa iyaban. Wajib haji, wajib umrah tu dengan syarat istita'ah. Apa dia istita'ah? Iaitu dia memiliki apa yang dia berhajat kepadanya di dalam permusafirannya, ataupun di dalam perjalanannya ilal hajj. Apa yang dia memiliki, apa yang dia berhajat di dalam perjalanannya nak menuju menunaikan haji, pergi dan balik, zahaban wa iyaban. Lagi pula yamlik nafaqata, atah pada malah yamlika ma wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan nafkah orang yang berada di bawah tanggungannya sehinggalah dia balik. Kiralah dia pergi berapa lama? Sebulan. Okey, kena kiralah sebulan tanggungan tu berapa. Dalam sebulan tu berapa yang dia perlukan untuk menanggung anak bini dia. Kalau dia pergi seorang, dia nak kena tanggung anak bini dia ataupun siapa-siapa yang bawah tanggungan dia dalam masa sebulan. Berapa dia perlukan? Kena ada apa ni, yang tu kena ada dulu. Dia nak hak lebih daripada tu. Dia ada lebih daripada tu baru boleh dia pergi. Maknanya bukan baru boleh dia pergi, baru wajib dia pergi. Jadi tak ada, tak wajib lagi. Al-makna anna min syuruti wujubil haji wal umrah al-istita'ata liqaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila
Wal umratu kal haji fi kaunil istita'ati syartan fi wujubiha. Umrah pun sama seperti haji, pada keadaan mampu itu adalah syarat pada wajibnya umrah. Wal istita'atu nau'an, dan istita'ah itu ada dua jenis. Yang pertama istita'atun bin nafs, wa hiya allati takallama anha al muallif rahimahullah. Dan istita'ah inilah yang muallif kita rahimahullah sebutkan, cakapkan. Dan baginya istita'ah bin nafsi 7 syarat. Yang pertama wujudu mu'anis safar. Mu'ah ni keperluan-keperluan dia memiliki ataupun ada keperluan-keperluan safar. Ka'an yajidaz zat wa aw'iyatahu, seperti dia dia zat keperluan bekal. Seperti kata-kata ada bekal, dia memiliki ataupun ada bekal, dan juga bekas-bekas untuk meletakkan bekal tersebut. Kalau kita hari ni baik sebab dulu orang safar, maka dia nak bawa makanan, dia nak bawa minuman dan sebagainya lah untuk perjalanan dia, bekal-bekal di dalam perjalanan. Kalau sekarang ni orang bawa duit, sebab bahkan tu senang, kita boleh dapat di dalam perjalanan ada. Tapi kalau dulu di padang pasir ataupun naik atas laut. Jadi dikiaskan situlah pada masalah tu. Sebab tu kalau dalam kitab yang lain hatta dikatakan walaupun sufrah, tempat hampak nak makan tu, itu pun dia juga, sebab nanti dia nak makan, dia perlukan tempat tu. Dan tempat-tempat nak simpan benda-benda tu lah, beg-beg dia. Kalau kita sekarang ni, kita berhajat kepada beg lah, nak letak pakaian. Tapi tak ada dah nak bawa barang-barang, beg-beg yang banyak, nak letak barang-barang makanan, minuman tu. Sebab benda tu kita boleh dapatkan di Mekah, di sana, ataupun di dalam perjalanan. Jadi dia dapat zat, bekal, dan juga aw'iyah ni bekah lah, bekah-bekah. Kalau dulu macam guni, hamparan makanan dan sebagainya. Dan juga wa mu'nata ma yahtajuhu li nafsihi, dan keperluan apa yang dia berhajat untuk diri dia sepanjang tempoh pergi dan balik dia dan menetap dia. Perjalanan pergi perlukan duit, perjalanan balik perlukan duit, dan ketika dia menetap tu pun perlukan duit. Jadi semua tu kena ada. Ni sulka. Yang kedua wujudu rahilatin liman bainahu wa baina Makkah marhalatan. Ada kenderaan ni bagi siapa? Iaitu bagi orang yang jarak antara dia dan antara Mekah itu 2 marhalah. Orang yang jarak di antara tempat dia dan Mekah itu 2 marhalah, maka dia perlu ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan, tak wajib. Ada kenderaan, lepas tu ada syarat yang lain lagi, jalan selamat, maka wajib. Boleh tak? Adapun orang yang tempat dia dengan Mekah tak sampai 2 marhalah, tak syarat pun rahilah. Kalau dia mampu berjalan, dia kena pergi. Kalau dia tak mampu, kena ada kenderaan, itu disyaratkan kenderaan. Boleh faham agak laju sikit ni. Tak faham tak, kita tanya lain. Jadi nak ulang sekali lagi, ada kenderaan. Ada kenderaan ni bagi siapa? Iaitu orang yang jarak tempat dia dan Mekah tu 2 marhalah, 89 km. 89 km. Jadi siapa yang jarak dengan jarak tempat dia dengan Mekah 89 km, maka disyaratkan ada kenderaan untuk lakukan haji. Adapun orang yang jarak dia tak sampai 2 marhalah, katalah dia dengan Mekah 50 km sahaja, maka orang ni sama ada dia mampu ataupun tak mampu. Kalau dia mampu untuk berjalan sampai ke sana, dia wajib haji.
Tapi dengan lihat kepada syarat-syarat yang lain lah, syarat-syarat yang lain cukup, jalan selamat, maka wajib dia melaksanakan haji dengan cukup dengan berjalan. Kalau kenderaan pun tak apa. Adapun dia lemah, tak mampu nak berjalan, maka orang ni disyaratkan ada kenderaan. Kalau tak mampu, ajiz. Itu bagi laki-laki lah. Kalau perempuan memang kena ada kenderaan. Kalau perempuan memang kena ada kenderaan. Yang tadi, yang nak kata tafsilan tadi, perincian tadi itu, kalau 2 marhalah kena ada kenderaan, kalau bukan 2 marhalah tak perlu ada kenderaan, kalau dia mampu, itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, jauh pada 2 marhalah ke, kurang pada 2 marhalah ke, perlu ada kenderaan. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat istita'ah yang ketiga, wala budda tak sampai lagi. Wala budda fi mu'anis safar war rahilah an takuna fadilatan an mu'nati man alaihi mu'natuh li jami'i muddati ghiyabihi wa dhahaban wa iyaban wa iqamatan. Dan dikata tidak pada keperluan safar dan juga kenderaan itu, bahwasanya mu'an itu adalah fadilatan, dia lebih daripada keperluan orang yang di bawah tanggungan dia. Jadi dia punya keperluan safar ni dan juga kenderaan dia tu, kalau sekarang ni duit tiket lah. Sekarang ni duit tiket nak ke Arab Saudi, nak ke Mekah dan juga nak pulang. Jadi duit tiket tu, kalau nisbah sekarang ni duit tiket pergi dan balik, dan duit untuk hidup di sana sepanjang tempoh dia ada di sana tu. Dan duit tu mestilah lebih daripada duit yang ditinggalkan selama mana dia ada di sana. Duit yang ditinggalkan ke atas orang yang di bawah tanggungan dia, duit tu mestilah lebih daripada tu. Dah lebih tu baru wajib. Kalau tak lebih lagi, tak wajib lagi. Maknanya anak-anak dia ada di rumah, isteri dia ada di rumah, di kahwin ramai contohnya. Jadi duit nafkah tu dia kena kira lah. Maknanya dia akan tinggalkan isteri dengan anak-anak dia ni berapa lama? 30 hari. Jadi dia kena kira lah berapa yang mereka perlukan. Lepas tu makan, kalau sewa rumah, kalau sewa, lepas tu bil elektrik, air, makan minum, semua tu dia kena kira lah. Lepas tu untuk ubat dan sebagainya, lepas tu kira-kira tu semua ada settle. Lepas tu ada lebih lagi, dan lebih tu cukup duit tiket pergi balik, dan cukup juga untuk dia duduk kat sana. Waktu tu wajib. Perjalanan selamat, ada kenderaan dan sebagainya, jalan selamat, tidak ada gangguan, tidak ada perompok, waktu tu barulah wajib. Wala muda fi mu'anis safar war rahilah an takuna fadilatan an mu'nati man alaihi mu'natuh li jami'i muddati ghiyabihi wa dhahabihi wa ghiyabihi dhahaban wa iyaban wa iqamatan. Insyaallah dah. Wa yahrumu ala man arada nusuka as-safaru lahu hatta yatruka limamunihi mu'nata muddati dhahabihi wa iyabihi. Mamunah tu asalnya orang yang tak silap ana lah, iaitu orang yang di bawah tanggungan dia tu. Maka haram atas orang yang hendak melakukan ibadat haji ataupun umrah, nusuk umum, maka haram safar. Maka haram atas orang ni safar lahu lin nusuk, domain tu kepada nusuk, sehinggalah dia tinggalkan kepada orang yang di bawah tanggungan dia keperluan dalam tempoh dia pergi dan balik. Keperluan depa pergi dan balik. Al-murad bil mu'nah al-mu'natul la'iqatu bihim mat'aman wa malbasan wa ujrata tabibin wa thamana dawa'in wa ghairiha. Maksud dengan mu'nah keperluan di sini adalah keperluan yang patut, yang selayaknya yang selayaknya bagi mereka lah. Makanan, tempat tinggal, makanan, pakaian, lepas tu upah doktor, dan juga bayaran ubat dan sebagainya. Keperluan dia. Wala budda an yakuna dzalika kulluhu fadilan an dainihi wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Dan mestilah
kita kata duit dia tu, keperluan safar dan dia punya kenderaan tu, itu adalah wang yang lebih daripada hutang dia. Selesai hutang dulu. Dan juga lebih daripada tempat tinggal dia. Adalah tempat tinggal, kalau sewa kena kira lah tinggal sebulan. Ada duit duit sewa kena tinggal. Lepas tu kalau ada khadim, ada orang jual khidmat pun yang yang dia bayar, orang gaji yang dia berhajat kepada dia, tu pun ada juga dia tinggalkan. Semua lebih daripada tu lah. Pokoknya bila dah lebih daripada semua tu, barulah kita kata wajib haji. Yang ketiga, amnut tariq, aman jalan. Aman jalan. Bi an ya'mana ala nafsi, dengan bahasanya dia aman, sejahtera atas diri dia, wa ala jami'i ma yahtaju listishabihi fi safarihi, dan dia rasa aman atas apa yang dia berhajat untuk bawa bersama-sama dengan dia di dalam safar dia. Dan bukanlah disyaratkan rasa aman tu aman seperti mana aman dalam rumah dia. Dah. Siapa yang keluar pergi tempat jauh daripada rumah dia, mesti orang kata tak sama seperti mana dia ada dalam rumah. Dia pergi tempat orang, mesti orang dia tak kenal lain pun semua kan. Bimbang-bimbang tu biasa. Itu tak dikira. Maksudnya tak ada datang mudarat lah. Tak ada datang mudarat kepada dia, harta dia dirampas dan sebagainya. Kalau dulu jalan, kita guna jalan ni, orang tua kita dulu pakai jalan laut. Pakai jalan laut berapa bulan perjalanan. Jadi mestilah perjalanan tu selamat. Perjalanan tu selamat. Maknanya kalau waktu tu katalah laut ni tidak orang kata kajian mengatakan tak kapal-kapal tak nak jalan, memang tak elok dan sebagainya. Kalau pi memang laut tengah bergelora contoh, akan menyebabkan kematian dan sebagainya, waktu tu tak wajib. Tak wajib. Lepas tu boleh ikut jalan darat. Wajib lah tu ikut jalan darat. Kalau semua tak boleh lah. Macam sekarang ni ada jalan angin pula. Udara. Naik udara. Itulah. Baik. Yang keempat, imkanul masir. Imkanul masir iaitu kalau imkan masir mampu berjalan. Maksud imkanul masir ni apa? Mampu berjalan ni tak jelas lagi. Maksud dia ka'an yabqa waqtun ba'da istita'ati yumkinu fihi bi hadzal waqt al-wusul ila Makkah bisairil muqtad. Maksud imkanul masir iaitu waktu yang ada, waktu yang berbaki selepas cukup syarat-syarat istita'ah yang lain. Lepas dia cukup syarat-syarat istita'ah, duit yang dia ada lebih daripada orang yang di bawah tanggungan dia, cukuplah, lebih daripada apa yang diperlukan untuk diberikan kepada orang yang di bawah tanggungan dia, dan jalan pula selamat. Jadi dah cukup syarat tu, tengok pula perjalanan dia nak sampai ke Mekah tu ambil masa berapa lama. Sekarang ni sekejap lah. Dulu ambil masa lama sebab ikut jalan laut, sama ada jalan laut ataupun jalan darat. Katalah perjalanan tu ambil masa sebulan, nak sampai ke Mekah tu ambil masa sebulan. Dia ni jadi mustati', jadi orang yang mampu. Bulan kita cakap bulan pertengahan bulan Zulkaidah. Pertengahan bulan Zulkaidah. Jadi kita katalah 15 Zulkaidah. Perjalanan sebulan. 15 Zulkaidah ni barulah dia jadi orang yang mampu. Settle semua, dah dapat duit apa semua, kira-kira mampu. Okey. Kalau dia nak pergi sekarang ni, dan dah dia dapat buat ibadat haji. Dia akan sampai pada 15 Zulhijjah. Dia akan sampai 15 Zulhijjah. Orang selesailah buat ibadat haji. Ibadat haji itu yang penting nak wukuf di Arafah tu. Habis wukuf di Arafah, habis luputlah haji.
dia kemuncak dia tu. 9 tu mesti kena ada. Dia kena ada dekat padang Arafah. 9, lepas tu 10, tu 11, 12, 13. Itu nak bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Lepas tu kalau dia ni sempat dia jadi mustati' pada 15 Zulkaidah. Perjalanan sebulan dia akan dapat Zulhijjah. Dia akan sampai Zulhijjah. Orang ni kata tak mampu lagi. Khairul mustati'. Kena tengok juga perjalanan. Waktu yang tinggal itu cukup dah untuk sampai. Dan sekarang ni kita naik flight. Mau sekarang ni kita kena tunggu turn. Itu pun termasuk sekali ya. Tak mampu lagi. Kena tunggu turn. Kalau yang bijak sikit, yang duk pergi umrah banyak kali tu, dia guna duit pergi umrah banyak kali tu, kumpul ambil. Melalui travel kan mereka ada mereka punya apa ni, kota kan, nama mereka ni berapa orang kan, tabung haji bagi kan, tapi mahal kan, 40,000, 50,000. Boleh pergi haji, tak ada dah tunggu turn tu. Yang travel yang Nabi itu 40 ke 30 lebih ke, murah lah. Lain lagi mahal ni, kira murah lah nak banding dengan yang lain. Yang lain dapat 40, 50. Itu maksud imkanul masir. Dia kata kaan ia buka waktu, maksudnya masih berbaki waktu selepas istita'ah tu. Waktu tu yumkin fihi, boleh pada waktu tersebut untuk sampai kepada Mekah dengan perjalanan yang biasa. Kalau dia wali ke, ahlul khutuah ke, tak kira. Tak kata dia wajib, dia mampu pergi sana. Kecuali kata Syekh Bajuri, kalau dia memang pergi kat sana dah, time tu dia pergi sana dah, sampai sana tu wajib. Yang keenam, subutuhu 'alal markub. Mana dia? Subutuhu 'ala markubin bi 'alal markubi bila dararin syadid. Dia dapat menetap di atas kenderaan dia tanpa mudarat, yang teruk. Kalau zaman dulu orang naik unta, lepas tu mereka ada tempat kat belakang tu, ataupun dia sendiri naik atas unta. Jadi mesti dia betul boleh duduk atas unta. Kalau dia tak boleh duduk atas unta, dia sakit ke apa dan sebagainya, memang tak boleh tetap atas tu. Kalau dia naik kenderaan, dia ni memang sakit, tak boleh. Kalau sekarang ni kita kata orang tak boleh naik kapal terbang. Kalau naik kapal terbang memang dia sakit, jadi pening dan sebagainya, memang memudaratkan dia. Kalau setakat pening sikit-sikit tu tak apa. Kalau setakat sakit sikit-sikit tu tak apa. Yang mudah sekarang ni kita bagi contoh kapal terbang lah. Dia tak boleh naik kapal terbang, dia jadi lain. Dia akan rasa lain, dia akan rasa sakit ke apa, dia pingsan, dia pitam. Memang ni dah naik lalu tak boleh. Katalah memang macam tu ada masalah. Jadi orang ni tak masuk dalam luput satu syarat istita'ah. Bila luput syarat istita'ah, maka dia pergilah kepada istita'ah bil ghair, bayar upah. Bayar upah kat orang tu tolong buat haji kat dia. Ini syarat mesti subut alal markub tanpa ada darar yang syadid. Kalau ada sedikit darar yang boleh ditanggung pada adat, maka tidak ada masalah, masih lagi masuk dalam orang yang mustati'. Dan yang ketujuh, wujudu zat wal ma' wa 'ala fid dabah fil mahal allati ya'tadu hamluha minha bisamanin misli. Adanya keperluan air dan juga makanan-makanan binatang di tempat-tempat yang kebiasaannya ya'tadu hamluha minha, yang biasa ambil perkara-perkara yang tersebut tadi. Kita kata angkat zat ma' 'ala fid dabah al-mazkura tu minha minal mahali, daripada tempat-tempat tersebut.
Contohnya macam inilah nak bagi mudah faham dulu kan. Maknanya ada RNR. Dulu kan padang pasir kan, jadi ada tempat depa berhenti. Jadi tempat depa berhenti tu depa akan ambil depa punya keperluan-keperluan dia, makanan, kalau nak ambil apa ni, air pun ada air. Kat situ ada jual. Memang ada tempat-tempat dah makruf lah. Orang-orang yang musafir ni depa tahulah zaman dulu, cara zaman dulu. Jadi bila depa berhenti dekat RNR ni, masing-masing ada benda-benda ni. Ada keperluan-keperluan dia, keperluan untuk dia punya binatang dia. Lepas tu ada air untuk dia beli, dan semua tu dengan harga yang berpatutan mengikut tempat tersebut. Harga yang berpatutan mengikut tempat tersebut. Harga tak sama. Kalau kita harga dekat sini dengan harga dekat mata, mana sama? Harga mata, harga dia memang mahal pun. Tu harga dia. Lepas tu kata kita beli air sini berapa pound? Kena 8 pound. Pergi sana mungkin 15 pound. Contoh tu harga dia, harga misil. Sebab dia ikut tempat. Jadi kena ada tempat-tempat tu lah. Kalau sekarang ni kita kata minyak lah, kalau naik kereta ataupun naik kapal ke apa, kita minyak. Dan sekarang ni kita naik kapal terbang, tu kita dah bayar sekali dalam tiket tu dah. Maknanya duit tiket tu semua sekali. Makanan pun dah ada sekali masuk package. Orang bagi makan atas tu dah ada dah. Dan bila kita sampai kat mana-mana, kat Jeddah ke apa ke pun, kita boleh makan kat situ dah. Ni kita cerita zaman dulu ni. Mana tahu jadi pula ke hampa pergi Mauritania ke, jalan kaki ke apa semua ke kan. Ini macam ni lah hukum ni. Nak wajib ni. Cuma kalau tak ada benda ni tak wajib lagi. Lepas tu kalau nak pergi tu, jadi ke haji tu, cuma nak kata tak wajib lagi. Tidak ada kata tuntutan yang lazim atas dia. Kemudian asani istita'atu bil ghair. Istita'atun bil ghair wa hiya imma an takuna fi hayyin ma'dub wa huwa al-ajizu an mubasharatin nusuki bi nafsihi, wa imma an takuna fi mayyit. Istita'ah bil ghair, dia mampu, tapi mampu pun kena dengan bantuan orang lain lah, orang lain yang buat. Ni masalah orang yang sakit memang tak mampu buat, ataupun orang mati. Orang mati. Itu dia kata ada dua keadaan, imma an wahiyya istita'ah bil ghair ni an takuna, istita'ah ni fi hayyin, orang yang hidup tapi ma'dub. Apa ma'dub? Wa huwal ajiz an mubasharatin nusuki bi nafsihi. Maksud ma'dub itu orang yang lemah daripada mubasyarah, dia sendiri secara langsung buat ibadat haji ataupun umrah tu dengan diri dia sendiri. Itu ma'dub. Ataupun wa imma an takuna istita'ah tu fi mayyit, pada orang yang mati. Yang ni kita akan ambil daripada tarikah dia, daripada apa ni, dia punya apa, harta warisan dia. Dia punya harta yang dia tinggalkan, jadi dia ada wajib, dia ada haji yang wajib. Maka kita akan ambil lah daripada harta tersebut untuk kewajipan dia, untuk dia kita bagi kepada orang. Dan ni kan banyak upah haji. Cuma tengok-tengok sikit lah upah haji tu, takut-takut kena tipu. Upah haji kena jaga-jaga. Macam tabung haji, letak harga 3,000. Dan antara yang nak dengar, tabung haji letak harga 3,000. Sebab mereka nak bagi apa ni, duit tu, antaranya nak bagi upah untuk yang tolong buat tu. Sebab selalunya belajar-belajar lah kat sana. Tu hari tu kan kecoh sikit, timbul kes tentang pelajar-pelajar kat sana. Apa ni, macam dia kata yang letak harga 1,000, 1,500 tu. Itu tak tahu macam mana, murah sangat. Yang pelajar-pelajar ni, mereka kata dia tak ambil harga tu. Sebab mereka nak kena pergi Padang Arafah, nak kena duduk dengan orang ramai. Macam mana orang haji buat lah. Cuma niat tu niat untuk orang lain. Dia nak kena duduk Padang Arafah, pergi Muzdalifah, nak bermalam di Mina dan sebagainya. Dia nak kena buat semua tu. Berapa hari tu? Kalau kurang-kurang, kalau dia pergi 8, 9 hari bulan kan, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari tu, tu kena ada. Ataupun 4 hari kalau dia nafar awal. Nafar awal dia duduk di Mina 2 hari je. Tapi ada syarat lah tu, duduk di Mina 2 hari, lepas tu dia balik. Habis dah, settle ibadat haji dia. Jadi itu bukan benda yang dengan panah hanya dekat Mina tu.
Orang kata kalau tabung haji letak 3,000 lah. Letak 3,000. Allah Alam, mungkin ada yang guna apa, tenaga orang Indonesia. Maknanya dia upah kat orang Indonesia tu ambil murah kan macam mana, kan Allah Alam. Tapi kalau orang yang kita kenal itu lebih ahsan lah. Sebab ni berkenaan dengan ibadat kan. Itu lebih baik. Sebab banyak penipuan berlaku sebenarnya dalam masalah ni. Banyak penipuan berlaku. Semua untuk maklumat di apa ni, kalau kita daripada Malaysia ni ada dua penerbangan. Orang yang pergi awal depa akan ke Madinah dulu. Trip awal depa akan ke Madinah dulu, dan trip akhir ataupun trip pertengahan dia akan ke Jeddah, dan Jeddah ke Mekah. Itu biasalah. Apa ni, tabung haji dia buat macam tu. Dan setengah ada yang menyusun lah. Selalunya orang yang nak tabung haji, depa susun kitab ikut turutan ataupun perjalanan jemaah Malaysia. Dia ikut turutan apa ni, jemaah Malaysia ni macam mana, dia akan ke mana dulu, apa semua apa yang dia akan buat, supaya jemaah lebih faham. Kan semua haji ngaji. Hamba lah haji tempat orang tak pernah tengok kan. Lepas tu ramainya, dan memang susah lah. Ramai lagi, lepas tu kena orang lagi. Bukan 1,000, bukan 2,000, berapa puluh ribu. Untuk Malaysia sajalah. Kalau kat sana tu ramai lah, berjuta. Jadi memang dengar khusus haji, orang tabung haji buat, dia cerita memang macam-macam lah. Khurafat orang Melayu ni. Tu khurafat orang Melayu. Selain orang Melayu tu tak tahu lah khurafat dia apa. Macam-macam. Antara yang ada dalam dobeknya, antara khurafatnya lah, menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu koyak dua. Koyak dua. Lepas selesai haji sambung balik. Tujuannya tak mati di Mekah. Tujuannya tak mati di Mekah. Lepas tu letak duit shilling di kelambu Kaabah. Kemudian tawaf 7 kali. Lepas tu ambil duit tu balik. Lepas tu tebuk, lepas tu gantung. Ni tak tahu apa khasiat dia. Lepas tu peluk tiang jin. Ada tiang orang panggil tiang jin. Orang kita panggil tiang jin, tak tahu kat mana. Ni tujuan untuk panjang umur. Tujuan untuk panjang umur. Lepas tu bergantung di kelambu Kaabah. Lepas tu tawaf sambil membawa air zam-zam dan kismis atas tujuan berubat. Allah Alam. Jadi macam-macam banyak lagi sebenarnya. Ni ada tulis lah. Kalau tuan nak cuba cari, memang ada yang himpunkan dalam bentuk PDF dah tak silap. Apa ni, cuba cari ya. Ada khurafat yang macam-macam, kepercayaan orang. Dia akan tumpu hak tu. Mana dia dapat tu, apa tu hak orang bagi tu kan. Tak tahu betul yang dia tumpu yang tu. Wah, ramai. Kita pergi tank umrah tu pun dia sesak. Ini pula tank haji macam mana pernah nak tawah tu orang macam-macam. Ini tolak lah, apa semua pegang kita lah. Saya ingat tu kat tak ada kaitan pun lah. Bab gambar lah tu. Lepas habis solat, lepas tawaf, solat 2 rakaat. Tu seorang tu suruh tangkap gambar dia. Tu tangkap gambar aku, okey. Kacau tu dia ni. Kat lah. Dia tangkap gambar dia, tu dia bagi nampak gambar lah. Tadi duduk tu. Dia buat. Tak best lah tu. Dia tengah doa. Aduh, Bangla mana tu. Anak pun cakap lah. Aduh. Macam-macam lah ni.
Sebab mak tahu. Baik, sambung balik. Kemudian dia kata syarah lagi, fatajibul inabatu anil ma'dub bi ujrah. Maka wajib inabah. Inabah ni apa? Gantilah atau upah. Ganti sama ada upah ataupun waris yang buatlah daripada orang yang sakit tadi dengan upah. Ganti ya dengan upah. Atau bitatawwu'i syakhsin, ataupun ada seorang ni dia nak tatawwu'. Dia kata saya dah buat haji dah. Jadi saya nak tolong keluarga makcik, dia kata, ataupun saya nak tolong makcik ni dia baik dengan makcik tu kan, makcik tu tak sihat, memang tak boleh pergi haji dah. Kata saya nak tolong, saya nak buat haji untuk makcik, kata. Saya tak ambil upah apa, saya buat, kata. Saya mengaji dekat sana. Contohnya, dia mengaji kat Saudi. Tak kira sama ada dengan upah ataupun dengan tatawwu' sukarela seseorang dengan melakukan ibadat haji ataupun umrah daripada seseorang. Dengan syarat bisyarti an yakuna al-mutatawwi'u mawsuqan bihi, dengan orang yang sukarela nak buat ibadat untuk seorang yang sakit ni ataupun orang mati ni, dia ni dipercayai dengannya, wa qad adda fardahu, dan dia telah menunaikan fardu haji ataupun fardu umrah dia, ghaira ma'dub, dan orang tu pun bukannya ma'dub lah, bukan orang yang tak mampu lah. Itu mestilah. Kemudian watajibul inabatu fauran amman mata wa alaihi nusuk. Wajib kita kata ganti secara segera. Gantikan secara segera orang yang mati dan atasnya ada lekat kewajipan haji. Kewajipan ibadat haji ataupun umrah. Wa tudfa'u takaliful inabah min tarikatil mayit, dan dibayar taklif, maknanya apa taklif ni? Boleh bahasa Melayu kan? Tadi ramai taklif. Banyak duit lah mudah kata. Macam nak terjemahan dia tu taklif tu apa? Tuntutan lah, tuntutan buat haji tu. Upah-upah dan sebagainya tu. Dibayar ambil daripada tarikah mayit, tinggalan si mati. Masalah fa illam lil mayyiti tarikah, kalaulah si mayat tu tidak ada tarikah, dia tidak ada harta, sunnah liwarisil mayyiti an yaf'alahu anhu, disunatkan bagi waris si mati itu dia buatkan ibadat haji ataupun umrah tu untuk si mati. Ganti daripada si mati. Wa yundabu lil ajnabi, dan disunatkan bagi orang ajnabi bahwasanya dia buatkan nusuk, dia buat daripada mayit, ganti daripada si mayat. Wa illam ya'zan lahul waris, walaupun si waris tidak izinkan, boleh untuk orang ajnabi dia buat dah. Tu bagi tahulah kat waris tu, kata aku dah buat dah untuk ayah dia, untuk mak dia ke. Lepas tu kata apa ni, syarat. Oh, tak baca syarat kelima. Yang kelima, syarat yang kelima tadi ni bab masalah istita'ah bin nafs. Istita'ah bin nafs, syarat yang kelima, jangan lupa baca. An yakhruja ma'al mar'ati zawjuha. Ini syarat bagi perempuan. Jadi syarat bagi perempuan ni dia tambah satu, 7 lah. Kalau kita orang lelaki ni 6. Syarat istita'ah tu. An yakhruja ma'al mar'ati zawjuha aw maharamuha aw niswatun siqatun sittani fa aktsar. Jadi syarat istita'ah bin nafs, kalau masalah bagi perempuan, bahawasanya keluar bersama dengan perempuan tu suami dia, ada mahram dia, ataupun bukan suami dia pun mahram dia, adik dia, abang dia.
tak boleh dia seorang. Ataupun niswatun siqah, perempuan beberapa orang perempuan yang siqah. Orang perempuan yang siqah. Berapa orang niswatun siqah ni? Jamak ni niswatun siqah. Sintan 2 orang dan lebih. Bukan syarat 3 orang, 2 orang. Ada yang syaratkan 3. Ada yang syaratkan 3. Tapi di sini sebut 2. Sintan. Dalam Bajuri pun sebut 2 supaya aman. Bila dah ramai maka aman sikit dia. Kalau dia seorang-seorang bahaya. Kalau seorang-seorang bahaya. Tapi nak buat macam mana lah ni, jadi perempuan jadi berani. Diajak untuk berani untuk keluar pergi travel seorang-seorang. Lepas tu berbangga pula tu. Kan dari segi syariat dia pandang benda tu. Sebab tu syariat pun dia menggalakkan untuk kita bermusafir tu berjemaah. Supaya kalau ada apa-apa berlaku, maka ada sahabat. Kita aman tak daripada apa-apa berlaku dalam pemusafiran kita? Tak aman. Jadi bila apa-apa berlaku, kalau sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3. Memang ada syok dari segi seorang tu, syok sebab kita kepala nak pergi mana pun pergi pandang dari segi sudut tu lah. Tapi syariat dia pandang daripada sudut lain. Dia ada maksud yang lain nak tengok. Sebab tu kita ni, kita ikut akal kita, itulah kita ikut nafsu kita, syahwat kita nak sesuatu. Tapi agama dia pandang lain. Kita kena ikut agama. Sebab kalau apa-apa berlaku, kita ada orang dan juga dia tahu kita mati ke, kita sakit ke, maknanya ada orang lain. Tapi hari ni yang sedihnya kena perempuan berani safar seorang-seorang, lepas tu buhlah dalam Facebook dan sebagainya, cerita kat orang safar ni semua dan sebagainya. Buat macam mana? Di akhir zaman ni dia macam-macam lah. Macam-macam keluar. Macam yang Purwana Rozai, ayah dia tok guru lah, ada pondok pesantren. Dia ngaji Sudan. Adik dia pun ngaji Sudan juga. Adik dia pun ngaji Sudan, orang Indonesia. Adik dia perempuan. Tapi bila adik dia nak balik, ayah dia suruh dia balik sekali. Dia tiket kata ayah dia suruh. Supaya ada yang meneman adik dia tu. Dari segi duit memang lebih, tapi nak jaga benda tu lebih penting. Dan duit ada. Mak mai. Dia suka sesuatu. Allah Ustaz. Itulah kita mengaji, kita tahu apa salah, apa betul. Supaya kita nak buat pun sebab ini kata apa, dunia ni jadi kecil. Dunia jadi kecil, jadi sempit. Apa yang kita buat semua boleh tahu. Seolah-olah satu kampung. Kalau dulu kampung ni buat, kampung tu je lah tahu. Maksiat dia buat ke apa ke, dia je lah tahu. Tapi hari ni tak. Bila seorang buat maksiat, sebab habis. Bukan orang lain sebab, dia sebab. Tuan badan yang sebab. Akhirnya dia buat maksiat, dia berbangga dengan maksiat dia. Ada juga penyokong-penyokong, komen baguslah apa semua bagainya. Maksiat yang buat tu dibangga-banggakan. Akhirnya orang lain ikut. Siapa yang bermula dia dapat banyak sekali dosa. Ikut orang tu. Tapi bila kita tak ada satu benda yang nak pandu kita, boleh dah tak boleh, aku nak tulis ni salah ke tak, apa kesan dia pada orang lain dan sebagainya. Sebab ini kadang kita diajak untuk buat benda yang pelik-pelik untuk dapatkan kuasa viral. Setengah-setengah orang ajak macam tu, buat pelik-pelik. Orang pelik, orang kecam lagi, orang kenal. Orang kenal lagi dia dapat nak senang buat produk dia. Keluar produk baru. Tapi nak buat macam mana, orang diajak macam tu. Kita pun terima.
Sebab kita tak ada benda nak tapih. Kita sebab kita orang tu berjaya. Aku dengar daripada orang yang berjaya, orang tu kaya dan sebagainya. Dan dia dah berjaya dah. Sebab kita tak fikir halal dan juga haram. Kita tahu duit memang berjaya, tapi berkat tak, halal tak. Orang tipu duit orang apa semua tu kaya juga kan. Tapi benda tu haram. Rezeki tapi rezeki yang haram. Itu kita kena tengok. Bila kita ada akhirat, jadi kita akan tengok benda tu halal ataupun haram. Ada lagi? Jalan? Ada lah. Ta'liq kedua. Fala yajibul hajju wal umratu 'ala al-mar'ati illa idza wajadat zawjan aw mahraman aw niswatan thiqat. Hadha min haitsu wujub wa amma min haitsu jawaz fa yajuzu laha an tadhhaba wahdaha li ada'i al-hajj al-wajibi aw al-umrati al-wajibah bi syarti an tatayaqqana al-amna 'ala nafsiha. Ma wal iskal? Tak ada taruh taruh. Dia kata maka tidak wajib haji dan tidak wajib umrah atas perempuan kecuali apabila dia dapat suami. Dia dapat suami ni ada suami lah. Dia ada suami yang dapat pergi haji ataupun umrah bersama-sama dengan dia, ataupun ada mahram. Ada mahram, ada adik ataupun abang dia untuk pergi haji bersama-sama dengan dia, walaupun dengan ujrah. Kita jual mahal, tak ada bagi aku, bayar aku upah aku pergi. Baik, walaupun dengan ujrah dan dia mampu. Lepas tu dia kata lagi ataupun niswah siqat, ataupun perempuan-perempuan yang siqah, yang dipercayai. Perempuan-perempuan yang dipercayai. Okey. Jadi kalau dia dapat ada suami ataupun ada mahram ataupun perempuan-perempuan siqat 2 orang dan lebih, maka barulah wajib. Dia kata hadza min haisul wujub, ini dari segi wujub wajib haji ataupun wajib umrah. Adapun wa amma min haisul jawaz, adapun harus dari segi dari sudut kita kata harus untuk dia pergi menunaikan haji ataupun umrah yang wajib, harus bagi dia laha antadhaba wahdaha, boleh dia pergi seorang-seorang, cuma tak wajib lagi, harus. Cuma bila dia buat haji ataupun buat umrah, jadilah haji itu wajib, umrah itu umrah yang wajib. Cuma kita kata dia tak wajib lagi. Bila ada syarat-syarat tadi, barulah hukum wujud tu sangkut dengan dia. Hukum wujud tu bersangkut dengan dia. Tak ada benda tadi lagi, harus untuk dia buat seorang-seorang. Tapi dengan syarat lah, bisyarti antatayaqqanal amna ala nafsiha, dengan syarat dia yakin aman, dia yakin selamat, diri dia selamat. Dia yakin diri dia selamat, okey. Sebab ni benar wajib. Tapi dengan syarat selamat jugalah. Sebab ni fardu ain. Sebab tu masalah, adakah boleh dikiaskan masalah ni, fardu ain ni, masalah orang yang nak mengaji, main mengaji main Sudan ke, main pergi Mesir ke apa ke. Syekh kata tak. Syekh Muhammad tanya dia tak dikiaskan. Kecuali kalau di negara dia memang tak ada orang mengaji fardu ain. Itu lain lah. Tapi kalau orang Malaysia ada tak orang mengaji fardu ain? Ada tak orang mengajar fardu ain? Ada. Itu dia masalah hukum safar bagi perempuan ni, dia tak macam lelaki. Tu orang tanya Syekh Muhammad, belajar lah. Syekh Muhammad dia mengajar muslimat Jamiah Afrika tu. Perempuan tanya apa hukum lelaki perempuan safar main mengaji main mengaji Sudan ke atau main mengaji kat luar lah. Dia kata soalan tu patutnya kamu tanya sebelum kamu datang Sudan. Lah ni kamu dah main Sudan, habiskan kajian kamu. Sebab orang kan selalunya sekolah dah buat, boleh tanya kan.
Tak erti. Dah tempah apa tanya. Tempah dah apa tanya. Tanya dulu baru kita baru buat. Allahu a'lam. Lain ni tengok lagi malam ni dah hubung juga insya-Allah. Saya nak habiskan bab ni tapi rasanya malam ni tak boleh. Anda ingat bulan ni ada sampai 30. Pada bulan 8 kan. Ingat sampai 31 punya bulan 2. Sampai 31 dah habis habiskan bab fiqh ni. Jadi ada salah-salah tak pun betul lah. Ataupun siapa laju-laju ni ada kesilapan tak terlalu betul lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.